Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 5 Mei dimulakan dengan luahan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang didakwa melakukan perbualan lucah dengan pelajar sekolah melalui aplikasi WhatsApp. Selepas tersebarnya video berkenaan, Ahli Parlimen Muar itu menafikan sekeras-kerasnya beliau terlibat dalam perbuatan tidak bermoral itu. Syed Saddiq juga berjanji mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mendalangi video berkenaan. Memetik sebuah portal, beliau menambah tuduhan itu sangat menjijikkan dan terang-terang ia suatu fitnah dan tidak masuk akal. Klip berkenaan berdurasi 45 saat dibuat naik ke YouTube sejak Isnin lalu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gombak, Arifin Tawari, mengesahkan pihaknya menerima laporan polis berhubung perkara itu. Kita ke perkembangan politik. Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa berkata setiausaha organisasi DAP Anthony Loke bukan jurucakap UMNO yang boleh meletakkan syarat untuk menerima Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri jika mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Menurutnya, walau apa pun terjadi, beliau akan tetap mempertahankan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang sebelum ini menolak DAP dan juga Anwar. Terdahulu, sebuah portal berita tempatan melaporkan Anthony Loke berkata mana-mana parti termasuk UMNO yang hendak bergabung dengan PH sama ada sebelum atau selepas PR15 mesti menerima Anwar sebagai calon Perdana Menteri. UMNO dan BN setakat ini belum menyatakan calon Perdana Menteri mereka walaupun parti itu ketika ini mempunyai Presiden yang juga pengurusi BN iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Melihat kepada senario sekarang, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pilihan raya umum tidak boleh diadakan pada tahun ini susulan penularan COVID-19 yang makin bertambah buruk. Menurut bekas Perdana Menteri itu, langkah mengadakan PRU tidak kena pada masa. Malahan jika darurat ditamatkan sekalipun, ia tidak wajar diadakan memandangkan virus tersebut bukan perkara yang boleh diambil mudah kerana pelbagai varian baru sudah muncul dan ia boleh berkembang. Beliau menambah perganjaran yang berlaku semasa mengadakan PRN Sabah September tahun lalu perlu dijadikan iktibar bagi mengelak peristiwa sama berulang. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Aziz Kaprawi mempersoalkan adakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM di bawah cengkaman Bersatu. Persoalan itu timbul susulan keengganan badan tersebut untuk tidak menyiasat dakwaan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur berkaitan kegiatan rasuah pemimpin politik dalam mendapatkan sokongan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pusuruhanjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki melalui beberapa kenyataan media sebelum memberi alasan bahawa SPRM hanya akan memulakan siasatan sekiranya melibatkan pembayaran wang oleh mana-mana pihak. Katanya lagi, seluruh dunia sedang memerhatikan perkembangan isu ini dan tidak mustahil ia boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap kewibawaan Malaysia. Kita ke perkembangan semasa. Sebarang keputusan kerajaan negeri untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang lebih ketat perlu pandangan pelbagai aspek. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob berkata, penelitian khusus perlu dibuat terlebih dahulu supaya keputusan melaksanakannya tidak menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Beliau berkata walaupun kes positif COVID-19 di Kelantan ketika ini tinggi, tetapi pihak tertentu harus memikirkan banyak sudut termasuk ekonomi dan sosial. Menurut Ahmad, laporan mengatakan kerajaan Kelantan membuat permohonan menguatkuasakan lockdown atau PKP penuh kurang tepat. Sebaliknya, kata beliau, kerajaan negeri hanya menghantar laporan justifikasi mengenai keadaan semasa COVID-19 di negeri itu. Baiklah, sekian sahaja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Bastas semestinya nilai moral karakter bangsa. Dan untuk itu, teruskan setia bersama Sinar Harian di semua platform digital kami. Dan jangan lupa untuk mengaturkan aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara. Kami dari unit Berita Sinar Harian ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat berbuka puasa. Saya Hazam Mokhtar. Assalamualaikum.